A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وايمانا كاملا امين امين رب العالمين. Baik, sebelum kita mula ni, kita tiap-tiap pagi ni kita mulakan dengan bertasbih memuji nama Allah. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang yang membuka majlis tu berselawat, kita jangan diam. Kita kena berselawat. Hati-hati, takut kita tercela sebagaimana doanya malaikat Jibril. Celakalah bagi mereka yang apabila disebutkan namamu wahai Muhammad, dia tidak berselawat kepada mu. Hati-hati ya. Kadang-kadang kita lara. Awal-awal kita duduk dalam majlis ilmu, kita lara. Tok guru kita berselawat, kita senyap ya. Bila tuan guru kita berdoa, kita aminkan. Aminkan begitu ya. Jadi jangan lupa pagi-pagi ni ketika saya buka majlis dengan berselawat, maka berselawatlah masing-masing ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Baik, insya-Allah hari ini kita sambung lagi bacaan bersama kita. Melompat sikit hari ini, kita dah baca semalam surat 287 bab rajak, di mana kita dah bicarakan bagaimana kita kena padankan rajak dengan sifat khauf. Khauf dengan rojak bersekali, adik-beradik kembar, tak serupa, tak seiras, tapi perlu didatangkan dengan rasa. Datangkan bagaimana? Dengan perasaan. Tidak cukup dengan ilmu tahu rojak apa, tahu khauf apa, tapi tidak ada rasa. Kalau tidak ada rasa, susah nak dapat nikmat dalam ibadah. Khauf dan rojak antara kata kunci kita nak mencuri, bukan mencurilah, mencungkil, ataupun memancing, ataupun mencari redha Allah. Khauf dan rojak. Seterusnya kita dah bincang juga muka 288, penerbit pilih title godaan syaitan. Diulang pada muka ini bagaimana syaitan tu memang kerja dia menggoda kita sampai kita nak mati. Tetapi Allah dah nyatakan, kau nak goda-godalah. Tetapi hanya pada mereka yang lemah. Syaitan pun dah bagi tahu kita siapa dia tak boleh goda, golongan mukhlasin. Siapa dia golongan mukhlasin? Yang ikhlas hatinya beribadah kepada Allah. Dia tak boleh kacau. Sampai bila-bila golongan mukhlasin. Allahumma inna nas'aluka min ibadika mukhlasin ya Allah ya Rahman Rahim. Jadi kalah kami ni di kalangan golongan orang yang mukhlasin. Tak apalah kita tak zikir tak banyak, sedekah tak banyak, sembahyang malam kurang apa semua, doa juga minta dijadikan di kalangan golongan orang yang mukhlasin. Ingat ada dalam kisah-kisah para sahabat di mana diberitakan sahabat-sahabat begini hebat. Bila ditanyakan macam mana hebatnya, tak adalah amalan dia banyak, melainkan dia ikhlas dalam sesuatu amalan. Sikit je sedekah dia, sikit je solat dia, tetapi dikatakan, dah nampak dah ada sahabat tertentu ni, dia memang dah menjadi ahli syurga. Wallahualam. Itu 288. Hari ini insyaAllah kita masuk 289, ayat 67 sampai 75. Hari ini penerbit memilih tajuk manusia disempurnakan penciptaannya. Dalam penjelasan pun dibawakan penyucian diri bab tu. InsyaAllah. Kita pada muka sebelum ni, Allah ayat 66 Allah kalamkan, Tuhan mulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari kurniaannya, sesungguhnya dia penyayang terhadapmu. Ini Allah memberitahu rahmat dia. Berada di daratan dan juga lautan. Tetapi disambung dengan ayat 67 dan 68. 67 itu menceritakan pada ketika engkau dapat susah di lautan, apa engkau cari? Kau cari balik Allah. Ya, kena ribut, susah dan sebagainya, kok mana pun minta pertolongan Allah. Ini datang dalam Ibnu Katsir, ayat 67 ni, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, hilanglah semua yang biasa kamu seru kecuali Allah. Tetapi setelah dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling daripadanya dari manusia, dan manusia memanglah sentiasa ingkar dan tidak bersyukur. Allah bagi warning. Ya, Allah kata bila kau susah kau mana pun kau cari aku juga. Tapi bila kau senang kau lupa. Kejayaannya aku punya berjaya, akulah yang cerdik, akulah yang usaha, akulah yang buat, akulah yang pandai. Tetapi bila susah minta ya Allah,
kena sakitnya, susah, niaga susah, baru mengadu kepada Allah. Baru sibuk nak ke masjid. Lebih kurang gitulah. Nak bagi faham. Bila dah susah, baru nak sedekah. Sakit baru nak sedekah. Tak apa, disilakanlah sedekah. Tapi jangan kita jadikan amalan kita, bila kita susah, baru kita nak cari Allah. Bila susah, baru cari ustaz. Tak, masa kita senang, itulah kita pergi cari ilmu, kita pergi masjid, begitu. Pada ayat ni, dalam Ibnu Katsir membawa cerita Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal meninggal ketika perang. Ayah dia meninggal masa perang apa? Satu jawab betul dapat coklat sebentar. Tapi coklat tak beli lagi. Perang start pada B. Badar. Perang Badar. Ada B tu dapat betul lah. Tak salah lagi tak tahulah. Perang Badar. Abu Jahal salah satu daripada yang pembesar-pembesar yang meninggal. Ada beberapa. Ikrimah ni anak dia. Dia seangkatan dengan Sa'ad bin Abu Waqqas, Khalid bin Walid. Dia satu geng lah tu, orang muda. Jadi dia masih lagi memerangi Rasulullah SAW. Sampailah pembukaan kota Mekah, dia lari. Dia naik kapal. Di tengah lautan dia kena bencana. Pada ketika itu dia kata, tak adalah kuasa yang boleh melepaskan dia daripada bencana ni melainkan Allah. Lebih kurang macam tu. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada dibawa sirah ni. Maka dia kata kalau dia selamatkanlah, nescaya dia akan balik dan meletakkan tangan dia pada tangan Rasulullah SAW. Itu satu sirah. Satu lagi menceritakan bagaimana lepas dia balik tu dia mengasingkan diri dia dulu, kemudian datang isteri dia. Isteri dia masuk Islam dulu masa pembukaan kota Mekah, dan dia pergi cari suami dia, dia balik. Dia balik dan dia masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal, walaupun ayah dia Abu Jahal. Ramai juga. Awal-awal tu anak Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan Islam. Islam. Dan lain lagi, ramai lagi lah. Walaupun ayah dia mati dah keadaan musyrik, ramai lagi anak-anak ni menjadi sahabat yang besar-besar. Kibarul sahabat yang besar-besar. Ikrimah bin Abu Jahal ni salah seorang sahabat yang besar selepas dia memeluk Islam. Itu diceritakan untuk ayat 67. Bagaimana Ikrimah mendapat hidayah daripada bencana yang Allah kurniakan di lautan. Tetapi tak semua, Allah kata tak semua. InsyaAllah. Ini kita tengok lagi penjelasan bagaimana manusia ni sempurnalah, disempurnakan penciptaannya. Wallahu a'lam. Silakan ayat 67 sampai 75. Auzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Terjemahan. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, hilanglah semua yang biasa kamu seru kecuali Allah. Tetapi setelah Dia menyelamatkan kamu di ke daratan, kamu berpaling daripadanya. Dan manusia memanglah sentiasa ingkar, tidak bersyukur. Maka apakah kamu berasa aman bahawa Dia tidak akan membenamkan sebahagian daratan bersama kamu, atau Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun? Atau adakah kamu berasa aman bahawa Dia tidak akan mengembalikanmu ke lautan sekali lagi, lalu dia tiupkan angin taufan kepadamu dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu? Kemudian kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan sempurna. Ingatlah pada hari ketika kami memanggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan sesiapa yang diberikan catatan amalan di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Dan sesiapa yang buta hatinya ketika di dunia ini, maka di akhirat kelak dia akan buta dan tersesat jauh daripada jalan yang benar. Dan mereka hampir memalingkan engkau, Muhammad, daripada apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngadakan yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguhkan hatimu, pasti engkau hampir-hampir sahaja cenderung sedikit kepada mereka. Jika demikian, pasti akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat kali ganda di dunia ini, dan berlipat-lipat ganda setelah mati. Dan engkau, Muhammad, tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Baik, Alhamdulillah. Saya tambah sikit lagi untuk penjelasan sikit saja berkenaan ayat 71-72, sebab penerbit memilih penjelasan berkenaan dengan kesempurnaan kejadian manusia. InsyaAllah itu akan disyarahkan dalam ringkasan kita. Ayat 71 tu, ingatlah pada hari ketika kami memanggil setiap umat dengan pemimpinnya,
pemimpin bi imamihim tu, dan sesiapa yang diberikan catatan amalan di tangan kanannya, mereka akan membaca cacatannya dengan baik dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Dan sesiapa yang buta hatinya ketika di dunia ini, maka di akhirat kelak dia akan buta dan tersesat jauh daripada jalan yang benar. Dan ingatlah pada hari ketika kami memanggil itu pada hari kiamat. Ya, memanggil setiap umat dengan pemimpinnya. Pemimpin tu ada dua tafsiran. Satu, buku amalan. Seperti disambung tu, dan sesiapa yang diberikan catatan amal. Jadi dalam Ibn Katsir memberi dua penafsiran. Pertama ialah buku amalan itu sendiri. Dan yang kedua ialah pemimpin ataupun sembahan kita di dunia. Bi imamihim tu. Kalau mengikut Al-Aufi, Ibnu Abbas, dia membaca bi imamihim, yakni dengan kitab catatan amalan. Itu pandangannya. Orang lain pun sama, Abul Aliyah, Al-Hasan, Al-Dafa. Ini pendapat yang rajih katanya. Ibn Katsir beritahu pendapat yang kuat, iaitu buku amalan. Mungkin juga Ibn Katsir, kata Ibn Katsir, Al-Imam Ibn Katsir, mungkin juga yang dimaksudkan dengan biimamihim, yakni setiap kaum bersama dengan orang yang mereka jadikan pemimpin. Jadi hati-hati dalam kita milih pimpinan kita, ikutan kita. Pemimpin ni bukanlah saja Perdana Menteri tu. Ini bukan cerita, kalau orang politik dia cerita parti ni. Lebih daripada itu. Apa yang memimpin hidup kita ni? Dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, dan Rasulullah SAW bersabda, setiap umat akan mengikuti apa yang mereka ibadahi. Kerananya orang yang menyembah para tauhid pun akan mengikuti tauhid. Kita akan dibangkitkan siapa yang kita sayang, kita ikut di dunia ni. Kita ikut artis, besok bangkitlah dengan artis yang kita ikut tu. Dengan perangainya, dengan apanya, apa sama. Nauzubillah. Bukanlah semua artis yang tak baik kan. Adaklah maksudnya yang tak molek ni. Yang tak molek. Kita nak ikut apa ni? Kita nak ikut grup apa? Grup macam-macam lah grup, apa saya lupa dah nama adik-adik kita bagi tahu, grup yang pelik-pelik ni apa ni, tunjuk barang kemas lah, apalah macam-macam lah. Hati-hati. Setiap umat akan mengikuti apa yang mereka dulu ibadahi. Kerananya orang yang menyembah tauhid tu bukan sahaja kita sembah bahala. Kita besarkan lagi pandangannya, bukan sahaja kita sembah, yang sembah bahala tu sahih lah. Bangkitlah besok dengan bahala, kena bakarlah dengan bahala. Nauzubillah. Orang yang macam tu. Tetapi lebih lagi maknanya pimpinannya. Apa yang memimpin kehidupan kita di dunia. Nauzubillah. Ada dua pandangan berkenaan dengan bi imamihim. Jadi hati-hati. Yang ayat 72 tu, buta tu maksud dia buta pada seruan untuk mengesahkan Allah. Buta bab tu, bukannya buta pada panca indera ni. Buta pada hati, tak menerima seruan Allah. Apa diseru oleh ulama, oleh Rasul, oleh para Nabi, Anbiya tu kita tak terima. Kita tak terima. Itu dikatakan buta. Kalau dunia ni buta hati dia, akhirat esok buta juga. Tempat dia azab neraka. Wallahu a'lam. Silakan tafsir Jalalain. InsyaAllah penjelasan berkenaan dengan kesempurnaan penciptaan manusia tu, ataupun sempurnanya Adam tu agak jelas. InsyaAllah. Silakan. Mu'jam. Karamna. Karama. Al-karamu jika kata ini disifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata ini menjadi sifat tentang seluruh kebaikannya dan pemberian nikmatnya. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Surah An-Naml ayat 40. Jika disifatkan kepada manusia, kata ini menjadi sifat bagi akhlak dan perbuatan yang terpuji, yang nampak darinya. Tidak boleh dikatakan dia itu karim, yang mulia, jika tidak jelas terpuji akhlak dan pekerjaannya. Sebahagian ulama mengatakan bahawa al-karamu sama seperti al-huriyah, kebebasan, namun al-huriyah ditunjukkan untuk kebaikan-kebaikan yang kecil dan yang besar, sedangkan al-karamu tidak boleh dikatakan kecuali untuk kebaikan-kebaikan yang besar sahaja. Tafsir Jalalain. Walaqad karramna, dan sesungguhnya telah kami utamakan.
Bani Adam, anak-anak Adam dengan pengetahuan akal bentuk yang paling baik setelah mati jenazahnya dianggap suci dan lain sebagainya. Wahamalnahum fil bar, dan kami angkut mereka dengan menaiki kenderaan darat. Wal bahr, dan dengan menaiki perahu-perahu di lautan. Warazaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna, dan kami berikan mereka rezeki daripada yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan, seperti haiwan-haiwan ternakan dan haiwan-haiwan liar. Taqdila, dengan kelebihan yang sempurna. Lafaz man di sini bermakna ma, atau makna mengikut bab yang berlaku padanya. Maknanya juga berkaitan para malaikat, sedangkan makna yang dimaksudkan adalah pengutamaan jenisnya. Dan tidak mesti semua individu manusia itu lebih utama daripada malaikat, kerana mereka lebih utama daripada manusia selain daripada para nabi. Penyucian diri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami ambil mereka di darat dan di laut, dan kami berikan mereka rezeki daripada yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Surah Al-Isra ayat 70. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada manusia segala kemuliaan, akal, ilmu, pandai berbincang, bentuk yang indah dan mulia, bentuk tubuh yang sedang, dapat menyerap ilmu dengan cara menyelidik dalil, dapat memiliki akhlak yang mulia seperti berbakti, taat dan patuh. Alangkah jauh perbezaan keadaan manusia ketika masih berbentuk mani yang tersimpan di dalam rahim, dan keadaannya sewaktu malaikat memasuki tempatnya di syurgaan. Tiada yang dapat kita ucapkan selain daripada Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Dunia ibarat sebuah desa dan orang mukmin adalah ketuanya. Semua makhluk berkhidmat kepadanya dan diciptakan bagi memenuhi keperluannya. Para malaikat yang memikul arasy Tuhan dan makhluk-makhluk lain di sekitarnya beristighfar untuk manusia. Para malaikat yang dipercayakan untuk menjadi pengawalnya selalu menjaga. Mereka ditugaskan untuk menangani hujan dan tanaman, juga mengusahakan serta memproses rezekinya. Falak, garis orbit, tunduk dan beredar sesuai dengan maslahat kepentingan manusia. Matahari, bulan dan bintang beredar sehingga menghasilkan perhitungan waktu dan perbezaan jenis bahan makanannya. Angkasa dengan angin, udara, mendung, burung-burungnya dan segala yang ada padanya tunduk untuk kepentingan manusia. Begitu pula segala yang terkandung di bumi, gunung ganang, lautan, sungai, pohon,
buah-buahan, haiwan dan segala yang ada di bumi diciptakan untuk kepentingannya. Dia berfirman, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya dan agar kamu dapat mencari sebahagian kurnianya dan agar kamu bersyukur. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berfikir. Surah Al-Jaziah ayat 12 hingga 13. Dan firman-Nya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan daripada langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan pelbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang menderus-derus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Ibrahim ayat 32 hingga 34. Orang yang merenung secara mendalam kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan memikirkan hikmah serta sifat-sifatnya akan lebih jauh jangkauannya dan lebih banyak mendapat hasil berbanding mereka yang diam di tempat, tidak beranjak daripada daerah kesenangan dan tabiatnya yang cukup rela dengan kehidupan manusia biasa dan tidak mahu seperti mereka. Padahal barang-barang berharga hanya dapat diraih oleh orang yang mahu menempuh beratnya orang yang mahu menempuh beratnya perjalanan yang jauh ke penjuru dunia sehingga akhirnya dia senang mendapat hasil jerih payahnya. Orang-orang seperti ini menganggap ringan apa yang dipandang berat oleh para pemalas dan cukup senang menghadapi apa yang dipandang susah oleh orang-orang bodoh. Baik, Masya Allah. Diringkaskan dengan beberapa perenggan ni, kesempurnaan kejadian anak cucu Adam. Dimuliakan Adam dan anak cucunya daripada sekalian makhluk. Al-Hafiz Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia menyatakan pada pandangan dia ayat 70 tu, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, sebahagian daripada dalil mengatakan mulianya makhluk bernama manusia ni lebih daripada malaikat. Maksudnya kita ni dimuliakan lebih daripada malaikat. Dihimpun pula kat sini surah-surah lain yang berbagai menyatakan Allah tundukkan pelbagai lagi ciptaan dia untuk manfaat manusia. Cuba Allah tak tundukkan matahari dengan bulan. Terbakar je lah kita. Kejap terbakar, kejap beku. Kejap terbakar, kejap beku. Kalau matahari itu lari orbit dia, bumi ni lari pada orbit kita, jahanam. Sikit je lari. Lari sikit je, rapat sikit ke matahari, terbakar. Jauh sikit kan beku. Jadi Allah tundukkan pelbagai kejadian dia, pelbagai makhluk-makhluk dia untuk manfaat kita. Angin, laut, sungai dan sebagainya. Allah juga jadikan malaikat, walaupun malaikat tu hebat, kita dah baca dah sebelum ni berkenaan dengan kehebatan malaikat. Malaikat Jibril sayap dia berapa ratus, timur dan barat. Itu pun Jibril kata ada lagi hebat daripada aku. Malaikat maut lagi ganas.
Bukan lagi ganas, lagi hebat kejadian ni. Ya. Tetapi semua makhluk tu memohon keberkatan kita. Semua makhluk tu ada antara kerja dia mendoakan kita, mengawal kita. Jadi pengawal kita bukan ada Raqib dan Atid je, kiri kanan. Kita ada malaikat depan belakang yang menjaga kita. Kurangnya 4 malaikat menjaga kita ni ya. Itulah kehebatan yang bernama makhluk anak Adam ni. Kita ni nak kenal Allah, kita tak payah sibuk-sibuk cari zat Allah macam manalah rupa Allah ni ya. Dah, kita kenal Allah melalui kalau ke metodologi sifat 20 kita kenal Allah dengan melalui belajar sifat dia. Dan kita juga kenal Allah, kehebatan Allah ni melalui kejadian dia. Dan tak payah nak cari kejadian jauh-jauh, tengok diri kita sendiri je lah. Tengok diri kita sendiri. Tengok diri kita sendiri pun tak habislah kita terpana dengan kehebatan Allah yang menciptakan diri kita. Tak payah tengok jauh lah, tengok kulit kita je lah. Tengok apa? Tengok kulit kita. Kulit kita ni bila kita tepuk sikit kan, bila kita tepuk sikit kulit ni, kita terus rasa kan. Kita terus rasa. Kalau kita cocoh api lah sikit, kita terus rasa panas. Kalau kena air batu, kita terus rasa sejuk. Proses nak merasa tu sebenarnya Allah buat. Pada kulit ni, ingat masa universiti tu belajar, sikit-sikit lah ingat. Pada kulit ni dia ada banyak sensor, saya lupa dah. Sensor ni dia bersambung-sambung, dia memberi isyarat kepada otak. Ni, daripada sini ni, daripada kulit kita ni, kita usik ni, proses nak mengusik ni, sensor tu bergerak daripada kulit yang bersentuh dengan apa-apa, deria tu, hantar ke otak, otak hantar balik ke sini kata panas. Otak hantar balik ke sini kata sejuk. Cubit Allah, otak hantar ke sini kata sakit. Berapa lama tu? Tak ada downtime langsung. Ini lagi hebat daripada Unify punya broadband. Sekejap je dah. Baca. Siapa baca, dia ada sambungan sinapsis, saya lupa dah. Dia ada sel-sel yang menyambung. Bukan sini yang berkata. Sini yang bagi tahu apa. Yang sini ni, kepala otak kita ni yang kata sejuk, panas, sakit. Dia rasa begitu juga. Semua sini bagi tahu. Tapi lama tak? Macam mana nak buat pun tak tahu kan. Tak ada lagi komputer sehebat kejadian ni. Komputer yang Allah buat ni. Wallahu a'lam. Sama sikit lagi dia. Riyadhus Shalihin. Ingat ya, nak kenal Allah jangan sibuk cari zat Allah, sesat kita. Kenal Allah, tengok sifat Allah, belajar, cuba faham. Tak hafal pun tak apa. Tak payah nak hafal lah. Nasyid sifat 20 tu. Tapi belajar. Belajar sifat 20 tu atau belajar metodologi lain pun tak apa. Melalui sifat-sifat Allah dan kenal Allah, kehebatan Allah melalui kejadian-kejadian Allah, makhluk-makhluk Allah. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba-Nya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas mengandungi beberapa pengertian. Keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melakukan akan mendapat pahala yang besar. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan rahmat-Nya. Hadis kesihatan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat bumi bagaikan sekeping roti. Allah Al-Jabbar memutar-mutarnya dengan tangannya sebagaimana salah seorang di antara kamu dapat memutar-mutar rotinya dalam perjalanan sebagai khabar gembira bagi penghuni syurga. Hadis riwayat Bukhari. Ibn Nabawi, khasiat khubz roti. Dilihat daripada proses pembuatannya, jenis roti yang paling baik ialah roti yang dibakar di atas tungku dan padat dagingnya. Lalu roti panggang. Selepas itu roti yang dimasak di atas abu panas. Jika diamati daripada bahannya, maka roti yang paling baik ialah yang dibuat
daripada gandum yang masih segar. Selain daripada itu, jika dilihat daripada kandungan nilai gizi, maka roti tepung putih yang paling banyak kandungan gizi. Kemudian jika dilihat daripada aspek waktu yang paling baik untuk memakan roti ialah pada petang hari. Pada hari yang sama pembuatannya. Sedangkan roti yang paling lembut paling mudah dicerna dan lawannya adalah roti yang kering. Baik, alhamdulillah. Itu pandangan Ibn Qayyim Al-Jauzi. Sebab roti ni, roti yang terbaik ialah antara pandangan kita belajar sama-sama sekarang ni, ialah bukan roti putih tu ya. Ialah bukan roti putih lah. Roti putih roti yang dah diproses banyak. Gandum yang diproses dah habis, dah kikis dah apa, tinggal dia punya simple karbohidrat je. Jadi roti putih tu, siapa nak jaga kesihatan tu tak baik lah. Macam itulah ya. Bukan saya cakap ni, doktor cakap, boleh belajar sendirilah. Roti yang terbaik ialah bukan roti putih, bukan roti yang dah ada krim, itu tak. Itu ibaratnya, ada dietitian kata, ibarat kita makan pintalan gula yang kala-kala tu. Sama je. Apa ni? Gula yang kala-kala tu? Yang pasar malam tu? Gula kapas. Gula kapas, sama lah. Gula kapas tu kita tak nak makan, kita rasa manis lah, tak sihat kan. Roti putih kosong 2 keping tu pun sama. Sama. Jadi roti terbaiklah roti yang dibuat daripada serat. Roti yang whole meal. Whole meal. Roti serat, kandungan serat dia banyak. Wallahualam, tak ada nak syarah bab roti ni, tak pandai juga ya. Tapi begitulah. InsyaAllah hari ni kita dah, semoga kita dapat rasa kehebatan yang Allah buat pada diri kita sendiri ya. Kejadian anak Adam tu dimuliakan. Kata Imam Ibn Katsir, kita lebih mulia pada malaikat pada bab tertentu lah pada bab tertentu wallahu a'lam. Insya-Allah besok kita jumpa bab yang saya rasa semua dah pakar. Kita jumpa besok ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam dirikanlah solat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. InsyaAllah besok kita sambung sikit bab solat tahajud. Ini ahli tahajud semua ni depan muka saya ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabil qulubana 'ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sihat tubuh badan kita, panjang umur kita. Kita sambung lagi bacaan bersama besok. Satu hari satu muka pun dah okey lah ya. Untuk tadabbur Al-Quran ringkas pagi-pagi. Jangan tak buka terus Al-Quran. Wallahu a'lam.